panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan kebaikan yang banyak pada dirinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan beri dia faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kehadiran kita ke majlis ilmu saban malam akan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk dalam kitab kita. Tentunya ada kitab kita Tanwirul Masalik Bisyarhi wa adillati Umdatis Salik wa Uddatun Nasik, karangan Syekh Dr. Mustafa Dib Al-Bughar. Masuk kita dalam bab berikutnya, tajuk yang kedua, fasal bejana-bejana awani. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, halal bersuci menggunakan semua jenis bejana. Nampak? Kayak ni kacau. Halal bersuci menggunakan semua jenis bejana yang suci, melainkan bejana yang disadur dengan emas atau perak jika terhasil sesuatu apabila dilintangkan di atas api. Jadi tahilu taharatu min kulli ina'it tahir. Jadi boleh kita gunakan semua ina' ataupun bekas-bekas, boleh kita guna, hukum dia boleh. Mahal macam mana pun tak apa. Tetapi kalau bekas tu daripada emas, bekas tu daripada perak, maka kita diharamkan untuk guna. Contoh, cawan emas, kaya sangat, kita beli cawan emas, kita pun minum air dalam cawan emas, camca emas. Atau kita beli apa-apalah barang kita nak makan, talam ke apa daripada emas, dilarang di dalam syarak. Dan bejana yang disadur dengan emas, dia bukan emas, dia ni besi biasa ya, tapi dia sadur dengan emas. Maksudnya adalah dia buat, maksudnya diliputi benda tu dengan emas, maka benda tu kita tak boleh guna juga. Benda tu kita tak boleh guna juga kerana dia emas. Emas ni saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, orang lelaki ni dia tak boleh pakai kalau perhiasan. Kalau orang perempuan dia boleh pakai perhiasan. Orang lelaki ni tak boleh pakai walaupun dengan niat saja melawak. Contohlah, anak dia nak kahwin atau anniversary isteri dia, dia bagi hadiah kat isteri dia gelang cantik, gelang daripada pokong dengan kingkong dia bagi gitu. Mahal ya? Beli dalam 7-8 ribu contoh. Jadi isteri ni, dia bila dapat emas ni, dia tahu 3 minit sekali dia pergi buka kotak tu, dia tengok. Dia punya sayang kat emas tu, 3 minit tengok, 3 minit tengok, 3 minit tengok. Jadi suami dia duk kata, hang ni berkenan apa dekat emas ni? Emas abang tengok Ustaz. Dia orang tengok, uish, besar juga aku beli kat hang ni. Abang beli ni, dia pun ambil, dia pakai. Saja dia buat macam KL gangster. Dia berlakon depan cermin. Wah, sengat sama lu apa, dia buat macam gangster. Wah, pukul sama lu apa gangster. Lepas tu dia pukul, dia buka pakai balik. Suami isteri dia kata, abang tak payah jadi gangster lah. Tak jadi abang jadi gangster, abang pergi masjid sudah. Isteri dia kata, walaupun dia saja melawak, maka hukum dia haram. Atau cincin nak tunang, anak dia nak kahwin, nak tunang, beli cincin, isteri dia teman. Lepas tu adalah 2, 3, 4 cincin di situ. Kita pun tengok, cantik ni, mai tengok abang pakai tengok.
kemas baru nampak macam gangster saja waktu tu. Tumbuk orang duduk melawak macam bengong gitu kan. Hukum dia dosa, haram, walaupun dengan niat melawak. Jadi rumah kita, barang-barang dekat rumah kita ni kita boleh pakai. Tak boleh pakai sebarang bentuk hiasan daripada emas ataupun perak. Emas simpan untuk berniaga boleh, emas ketui, emas simpan, beli untuk buat perniagaan. Kemas tu ada kat rumah tak apa, saja pamer. Contoh rumah dia kaya sangat, dia beli kipas Panasonic tapi emas. Dia tak tahu nak buat apa, maka hukum dia dosa. Jika terhasil sesuatu daripada dilintangkan di atas api. Lintang atas api ni macam ni. Katalah benda ni tadi disadur dengan emas, kita bawa api. Bila kita bawa api, biasanya kalau dia ada emas yang ori di situ, dia akan jadi macam berketui-ketui gitu. Sebab mak dia pula, emas dia tu cayak daripada asal dia tu. Maka bila dia jadi berketui, maknanya emas tu emas original. Maka saduran tu tak boleh. Saduran yang boleh ni apa? Dia bukan emas, dia color gold dia. Color gold, cat biasa, Nippon paint, cat gitu. Yang tu kalau tuan-tuan bakar, dia tak akan jadi berketui. Ketui tu bukan emas, dia cat saja macam plastik gitu je. Tapi dalam tu besi. Itu tak apa, itu saduran color rumah kita. Kita buat color macam black and gold emas rumah. Tak apa. Dia nama emas bukan dia. Dia mesti material tu adalah emas. Kerana apa? Maka haram menggunakan kepada lelaki dan perempuan untuk bersuci, makan, minum, sebagainya. Semua benda lah yang kata barang emas tu, dia dosa. Katalah cawan ni daripada emas. Cawan ni daripada emas. Saya guna cawan ni untuk ambil wuduk. Boleh tak? Boleh. Wuduk kita sah, tapi berdosa kita guna cawan tu. Maknanya dia suku-suku lah. Wuduk dia sah selagi ayat atau ayat mutlak, dia tak ada masalah. Tapi bekas yang guna ni, bekas emas ataupun perak, maka hang dapat dosa asing. Dosa semayang sah, wuduk sah, tapi dosa asing. Sama macam kita semayang di tanah yang dirampas. Kita ni pergi kat satu tempat, halau rakyat kawasan tu semua, kita duduk kawasan tu, kita jadikan kawasan tu kawasan kita. Maka kita semayang, sehari semayang waktu zuhur kita semayang, bagus pula. Dalam rampas-rampas pun dia semayang tak. Semayang zuhur dia sah, tapi perbuatan dia rampas dan semayang di atas tanah yang dirampas, dizalimi orang tu, hukum dia dosa. Macam tu kaedah dia. Makan tak boleh, minum tak boleh dan sebagainya. Begitu juga haram menyimpannya tanpa menggunakannya, hatta sekecil barang celak dari perak sekalipun. Pingat, saya tak tahulah Olimpik tu emas betul ke tuan-tuan? Kan emas ranjau kan? Kalau emas betul ya, kan anugerah kasut emas dia dapat tu kan? Kasut emas sungguh ke? Dia saja kot kan? Dia ada color macam emas kot, nilai dia macam tu tak apa. Katalah dia emas betul cantik, maka kita tak boleh buat perhiasan, tak boleh. Kena leburkan, kena buat barang kemas ke apa boleh. Contoh pingat, biasa di sekolah ke di universiti, pemenang tempat pertama dapat pingat emas. Tu emas ranjau lah, emas plastik. Dia color yang emas saja, syok tempat nombor 1. Sama lah sekolah ke universiti. Saya tak tahulah kalau sukan tu Commonwealth ke sukan Olimpik peringkat dunia tu, tak tahu emas tu emas betul ke tak. Katalah Piala Dunia. Piala Dunia tu kita seorang pegang sebab kita skor paling banyak. Sekali kita main match tu je 800 biji kita call skor. Contoh kita dapat pingat tu balik rumah kita, tak boleh simpan lah. Jarang lah orang boleh buat tu. Kata emas tak boleh simpan. Kata Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Nabi SAW bersabda, jangan kamu pakai kain sutra yang kasar dan yang halus, dan jangan minum daripada bekas emas dan perak. Jangan makan dalam talam-talam yang diperbuat daripada emas dan perak. Sesungguhnya ia untuk mereka, yakni orang kafir di dunia, dan ia akan menjadi milik kita di akhirat esok. Jadi semua benda tu sutra jangan pakai. Sebab apa? Sebab itu diharamkan untuk lelaki. Orang perempuan boleh pakai.
Orang lelaki pun ada setengah-setengah penyakit diizinkan syarak. Umumnya sutera tak boleh pakai. Sutera tu mana? Sutera hak original tu, hak semeter 900, hak 1200, hak sutera hak beli online tu murung. Semeter RM35 4 kopang. Hak tu sutera nipu tu, sutera nilon ke, sutera Jepun China ni tak. Sutera original yang ni keluar pada pungkok ulat tu, hak tu. Yang tu semeter mau 1800 900 mahal gitu. Dilarang. Lagi jangan pakai apa dia? Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Jangan kamu minum daripada bekas emas dan perak. Dan juga makan daripada talam-talam. Wala ta'kulu fi sihafiha. Jangan kamu makan dalam talam-talam yang diperbuat daripada perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Itu semua untuk orang kafir di dunia. Cincin daripada perak untuk lelaki dibenarkan sebab Nabi SAW pakai cincin sahaja. Adapun perhiasan lain dilarang. Kita ni satu benda yang boleh sama dengan perempuan dalam perhiasan, cincin sahaja. Adapun gelang, adapun subang hidung, apakah tu perhiasan perempuan, kita dilarang. Satu sahaja yang Nabi SAW dalam kitab Syama'il tengok, dia ada pakai cincin daripada perak. Jadi itu istisna atau diberi kelonggaran lah. Lain-lain dilarang di dalam syarak. Baik. Tampung bekas yang berlubang atau pecah dengan menggunakan emas. Katalah bekas ni dia besi, tapi dia pecah, kita sayang sangat kat bekas ni, kita pakai emas tampung balik ni. Boleh ke tak boleh? Atau pakai perak. Haram menampung bekas dengan menggunakan emas secara mutlak, sama ada tampung sedikit atau banyak, kerana hajat ataupun untuk perhiasan. Jadi emas ni kira secara total tak boleh terus, sikit ke banyak ke, hiasan ke atau apa sahaja hajat, tampung dengan emas tak boleh. Adapun tampung dengan perak ada beberapa persoalan, perbahasan khilaf di kalangan ulama. Jika tampung dengan perak dengan perincian berikut: haram jika tampungnya besar dan tujuan untuk perhiasan. Halal jika tampungnya kecil kerana keperluan, yakni hajat. Makruh ada dua situasi: jika tampung kecil tujuan perhiasan. Makruh jika tampungnya besar kerana keperluan dan hajat. Jadi ada beberapa situasi dibenarkan untuk perak, ada beberapa situasi tidak dibenarkan untuk perak. Adapun dengan bekas yang diperbuat daripada atau tampung daripada emas ni, secara total tidak dibenarkan di dalam syarak. Kenapa emas ni boleh? Kenapa perak ni boleh? Tuan-tuan tengok hadis di bawah, kata Asim Al-Ahwal qala ra'aitu qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inda Anas bin Malik wa kana qadin sada'a fasalsalahu bifiddah qala wa huwa qadahun jayyidun aridun min nudar qala Anas laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal qadahi aktsaru min kadza wa kadza. Kata Asim Al-Ahwal, katanya aku lihat mangkuk minum Nabi SAW berada di sisi Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia ada beberapa benda yang dia simpan daripada Nabi SAW. Antaranya bekas minum, sebab dia kan khidmat dengan Nabi, jadi banyak benda. Bekas tu Nabi minum air, bekas tu Nabi minum susu, Sayyidina Anas bin Malik dia simpan. Dan sahabat Nabi ni, kalau bahasa Pulau Pinang dia kata cewi lah, macam suka menunjuk, macam bangga sangat kalau benda tu ada dekat dia. Ini Salim bin Ahwal ni adalah, Asim bin Ahwal ni tabi'in. Dia kata, aku selalu tengok, aku pernah tengok Sayyidina Anas bawa keluar. Maknanya Sayyidina Anas ni dia selalu bawa keluar, suka tunjuk, tengok aku ada ni, tengok. Macam dia, sahabat-sahabat ni dia terlalu bangga dan seronok apabila melihat benda tu ada dekat tinggalan mereka.
Mangkuk tu sekarang ada kat mana? Ada kat Museum Topkapi. Ada yang kata Topkapi ke apa orang cakap apa? Macam mana sebut dah? Turki Topkapi. Di Turki ada. Masuk itu dan tengok. Di Turki ada. Masih kita simpan bekas ayak tu. Bekas kayu tu dia patah. Dia macam retak dua. Sayyidina Anas buat apa? Dia ambil satu macam lilitan perak, dia masuk bulat dekat atas tu supaya mangkuk tu dia tak relai, dia lekat macam tu, dia letak gitu. Maka daripada perbuatan Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ulama kata nombor 2, dia termasuk dalam nombor 2. Halal jika tampungannya kecil, dia nipis je, dia masuk di situ. Dan untuk hajat. Hajat apa? Mangkuk ni kira tak ada lah, special editionnya, tak ada tempat lain dah. Jadi aku sayang, berhajat sangat aku dah simpan, maka dia buat. Maka hadis tu kata apa? Mangkuk tu lebar. Lalu Anas radhiyallahu anhu mencantumkan semula, mangkuk tu sudah terbelah. Lalu Anas mencantumkan semula dengan perak. Mangkuk tu lebar, ia diperbuat daripada kayu yang berkualiti. Kata Asim, kata Anas, sesungguhnya aku banyak kali beri minum Nabi SAW menggunakan mangkuk ini. Jadi kalau benda tu ada hajat, kita guna perak, boleh. Kalau tak ada, maka hukum dia masuk sama ada makruh ataupun haram. Hukum menggunakan peralatan dan pakaian orang kafir. Makruh menggunakan bejana-bejana dan pakaian orang kafir. Dan harus menggunakan bejana diperbuat daripada jenis permata yang bernilai. Tengok hadis yang pertama. Makruh guna bejana dan pakaian orang kafir. Kata Sayyidina Abi Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu qala, qultu ya Nabi Allah, inni bi'ardi qaumin ahli al-kitab, afa na'kulu fi aniyatihim? Qala fa in wajadtum ghairaha fala ta'kulu fiha wa in lam tajidu faghsilu wa kulu fiha. Kata Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, aku bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami di kawasan penduduk yang merupakan ahlul kitab. Ahlul kitab ni di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah golongan-golongan yang pada dahulunya berpegang dengan kitab Injil dan Taurat. Mereka ni maksudnya original punya ni. Sekarang ada tak ahli kitab? Sekarang tak ada lah ahli kitab. Ahli kitab di Israel nak cari pun semua rajaunya ahlul kitab apa? Tu semua bahlulnya tu. Duk tembak orang dia. Jadi asal yang pegang dengan Taurat dengan Injil yang original tak ada dah sekarang. Yang tak ada, yang pegang tak ada lah. Lepas tu baru ni yang PMX cakap tu Ustaz, boleh ke? Dia kata orang ni Kristian Nasrani ni semua macam mana Ustaz? Saya bila orang tanya isu PMX tu, saya abang lah. Sebab saya pun tak dengar penuh. Video tu 30 saat, 20 saat macam tu, kita pun tak tahu keputusan dia betul. Sebelum tu dia cakap apa, masa tu dia cakap, kita dengar lah. Sebelum tu dia cakap apa, kita pun tak tahu secara jelas lah. Dan Ustaz Azhar ulas tu pun dia tak sebut siapa-siapa. Orang tanya soalan, dia jawab je lah. Dia tak spesifik nama siapa-siapa. Jadi dah isu tu, sini pun okey, sini pun tak ada masalah. Sebab kita tak dengar jelas. Mana-mana video lah tuan-tuan lah. Kadang tarikat 2-3 minit tarikat mereka forward juga kita, Ustaz tarikat ni boleh pakai tak? Kita pun tak tahu tarikat mana main Pakistan ke Indonesia ke apa, betul tak betul pun tak tahu. Siapa hang latar belakang mereka tu pun hang tak tahu. Benda 10 minit, lepas tu mereka duduk menari, lepas tu hang kata semua tarikat tak betul. Tak betul tu. Benda seminit, duration seminit ni kita tak boleh buat keputusan lah. Kita kena tengok overall apa perbincangan dan persoalan. Cuma orang mungkin kata perkataan Nasrani dan Kristian, orang ingat Kristian tu macam Kristian sekarang ni lah. Padahal Kristian tu menjadi Nasrani. Nasrani tu kita nampak macam orang dulu-dulu punya yang ikut Taurat. Kristian ni orang duk ingat Kristian sini lah. Yang tu je perbezaan istilah. Tak apa, kita tinggal di situ. Jadi sahabat ni dia duduk di tempat yang banyak ahli kitab. Maka bolehkah makan dalam bekas-bekas mereka?
Baginda SAW bersabda, jika ada bekas lain, maka jangan makan dalam bekas mereka. Jika kamu tiada bekas yang lain, maka kamu boleh makan dalam bekas, tetapi basuh dahulu bekas tu macam biasa. Hilang dah bekas-bekas tu, boleh guna, harus, tak apa, tak ada masalah. Yang kalau tak ada, baru makruh untuk guna. Kalau boleh elakkan, kita elakkan. Dan harus guna bejana diperbuat daripada semua. Dia dalam Islam ni, yang dia curious sangat ni, bab emas dengan perak. Kalau benda lain, dia tak ada masalah. Zakat pun emas ya. Zakat zabarjat ke, zamrud ke, kita ada emas permata berlian-berlian yang bernilai lain, kita tak payah bayar zakat. Kita ada berlian yang banyak sangat, berlian tersimpan kat rumah ya. Kita minat berlian original, ratus juta. Berlian tu tak payah bayar zakat. Emas dia kena bayar zakat. Sebab apa? Sebab nilai emas ni dia tak jatuh. Tuan-tuan boleh beli 1 dinar. Duit sekarang ni 1 dinar lebih kurang RM800. Daripada zaman dulu sampai sekarang ni, kita boleh beli seekor kambing dengan harga 1 dinar. Besar kecil nombor 2 lah. Lebih kurang RM800-900 boleh dapat berapa seekor kambing? 800. Kecil sikit kot. Mungkin harga emas dia berubah. Tapi emas ni dia punya nilai dia kukuh. Sebab tu dulu ada ramai orang cadang. Ada pemimpin kita dulu lah di negara kita cadang nak tukar mata wang kita dengan emas, dinar. Tapi tuan-tuan, dia tukar dengan dinarnya, dia kesan besar dekat USD dengan pound sterling, semua dia akan jadi menyerap macam tu jatuh. Maka Islam akan kuasai ekonomi apabila dia mula gunakan mata wang dinar. Dia lebih kuat, dia lebih kokoh. Tapi dia adalah luar negara ni, dia kata hang guna, kami akan bagi tekanan pada hangpa. Dia macam warning lah. Sebab dia tahu duit dia akan jatuh. Jadi saya tak ada lah promosi emas kat tuan-tuan. Saya bukan meniaga emas. Banyak kawan-kawan kita kan duk beli emas, tapi yang syarikat yang betul lah. Saya nak buat pelaburan emas, boleh tak Ustaz? Beli emas simpan, bagus ya. Ada gaji sikit, daripada gaji beli emas sikit, simpan emas. Emas original kita simpan lah. Banyaklah syarikat-syarikat yang buat. Kadang-kadang yang betul-betul lah, yang bank buatnya kan, Muamalat ke, Ar-Rahnu ke apa, daripada buat emas macam tu. Kalau tuan-tuan boleh dapatkan, kerana dia bernilai untuk jangka masa panjang lah. Bila 10 tahun, 20 tahun, kita boleh cairkan aset emas tu, dia boleh berguna banyak lagi. Sebab dia tak jatuh nilai dia. Jadi emas saja. Selain pada tu, kita boleh pakai. Katalah kita kaya sangat, kita buat bekas nak ambil uduk ni daripada belian, atau camcor kita nak makan tu daripada belian. Camcor memang canggih beli itu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang dilarang emas sahaja. Sebab apa? Sebab emas tu esok Allah akan bagi ke akhirat, esok untuk semua orang beriman. Jadi apa, dan Nabi kata, adalah hadis tu kata apa? Untuk depa di dunia orang kafir ni, di akhirat untuk kamu. Maknanya sutra, apa yang tak boleh semua boleh pakai emas. Nanti kita jumpa hadis yang Nabi sebut, selagi mana kita ambil wuduk yang banyak, sampai tu akan dipakaikan gelang emas. Gelang emas, gelang semua. Saya hebat sangat kat situ. Di akhirat walaupun selalu main masjid, tapi gelang sampai sini, kat akhirat jalan gitu. Wih, dia ni bukan selalu main kuliah. Biar betul hang kat syurga pakai emas. Syurga boleh kan? Syurga tak ada hukum, tak ada buat warak apa tu. Syurga tak ada bawa kitab pergi mengaji, pergi cari masjid. Lepas maghrib tanya, ya Allah, dalam syurga ni tak ada pengajian ke? Ada orang nak tanya malam sikit, dia jumpa bidadari, dia diterajang semua kitab-kitab semua. Dia jual naik kuda gitu, tahu dah apa kan. Nah, ni pun mujuk yang main kuliah. Fasal berkaitan dengan siwak. Yundabu as-siwaku fi kulli waqtin. Sunat bersiwak pada setiap waktu. Kerana Nabi SAW amalkan dalam kehidupan baginda, sehingga di akhir saat kematian baginda masih mengamalkannya. Miswak ni kayu sugi lah. Kayu sugi ni lah tuan-tuan, satu-satunya sunnah yang semakin lama semakin mundur di kalangan masyarakat kita lah.
Masyarakat kita ni dia agak mundur dalam mengamalkan sunnah kayu sugi ni. Saya tengok yang kuat pakai sugi ni jemaah tabligh. Depa semua dalam poket selalu ada. Yang tu satu sunnah yang sangat bagus, tapi ramai orang tinggal benda tu. Nabi SAW sangat kuat guna sugi ni. Kerana Aisyah, orang tanya, Nabi masuk rumah, Nabi buat apa? Nabi akan guna miswak. Maksudnya buka pintunya, Assalamualaikum. Nabi akan sambil masuk, sambil menggunakan kayu sugi. Setiap kali semayang. Dalam hadis kata, setiap kali wuduk. Dan riwayat lain menyebut, setiap kali semayang. Kadang tuan-tuan tengok, tuan-tuan pergi Mekah kan, Tok Syekh akan buat apa? Sebelum semayang, dia buat kayu miswak kali dah, dia bawa balik. Sebab ada riwayat menyebut setiap kali sembahyang, ada riwayat kala setiap kali wuduk. Bahkan tuan-tuan tahu tak, ibadat yang terakhir yang Nabi buat SAW sebelum Nabi meninggal apa dia? Menggunakan kayu sugi. Di mana dalilnya? Tuan-tuan tengok hadis tu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk menziarahi Nabi SAW. Ketika itu aku sedang sandarkan baginda SAW ke dadaku. Di hujung-hujung usia Nabi SAW, Nabi menghabiskan masa baginda di rumah Aisyah. Kerana isteri-isteri lain beri keizinan, tak apalah, giliran kami duduk dengan Aisyah. Dan nombor dua, Aisyah ni dia anak muda, senang nak khidmat pada Nabi. Yang sakit nak angkat, nak bagi makan, minum, yang tu yang ni semua, nampak macam lebih sesuai duduk di rumah. Jadi duduk di sini, kami akan main ziarah. Ketika Nabi SAW beberapa saat nak meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha letakkan Nabi SAW di dada. Maknanya kepala Nabi dekat sini. Masa tu adik dia, Sayyidina Abdul Rahman ni masuk. Abdul Rahman bin Abu Bakar ni dia masuk. Bila dia masuk, Nabi macam tunjuk kayu sugi yang ada dekat dia. Maka Aisyah ambil. Aisyah kata, aku lembutkan kayu sugi tu dengan lidah aku. Dengan lidah aku, mulut aku masuk, dan Nabi pegang kayu siwak tu. Nabi siwakkan gigi baginda. Itu adalah, kita kata, ibadat yang terakhir yang dibuat oleh Nabi SAW. Kemudian dalam keadaan tangan yang berpegang kayu siwak tu, maka kayu siwak tu jatuh. Nabi hendak baginda angkat tangan. Baginda kata, ila rafiqil a'la, perpindahan kepada teman yang agung dan ulung. Kemudian jatuh kayu siwak dan rebah di dada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beruntung Aisyah kerana Nabi SAW bercampur ayat liuk bagi Aisyah dengan Nabi SAW. Untung Aisyah kerana apa? Kerana dia meriba dan mendadakan Nabi SAW ketika di akhir hujung usia baginda Rasulullah SAW. Itu insan yang tersangat bertuah, mak kita bersama Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah. Kata dia, lalu Nabi SAW menghulurkan pandangan ke arahnya. Macam Nabi duk tengok dalam sakit-sakit tu, Nabi macam duk tengok dia. Maka aku ambil kayu sugi daripada Rahmat dan potongnya. Sebagai riwayat kata, aku gigitnya. Dan aku juga menuangkan air dan bersihkan kayu sugi tu. Kemudian aku serahkan pada Nabi SAW. Dan baginda terus bersugi. Aku sama sekali tidak pernah melihat baginda bersugi sebagus itu. Sebelum sempat selesai bersugi, baginda mengangkat tangan atau jarinya sambil berkata, aku memilih untuk mendamping Tuhan Yang Maha Esa. Rafa'a yadahu au isba'ahu thumma qal fir rafiqil a'la thalathan. 3 kali Nabi kata. Nabi kata apa? Aku memilih untuk mendamping Tuhan Yang Maha Tinggi. Aku mendampingi Tuhan Yang Maha Tinggi. Aku memilih untuk mendamping Tuhan Yang Maha Tinggi. Baginda mengulangi perkataan ini sebanyak 3 kali. Kemudian baginda pun wafat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, baginda wafat di antara dada dan leherku. Di sini, di antara dada dan leherku. Pak, betul-betul Nabi meninggal, kepala Nabi dekat situ, yang terakhir. Maknanya dia khidmat Nabi SAW yang terakhir sekali. Maknanya ketika wafat pun Nabi macam bersungguh-sungguh menggunakan kayu siwak. Kayu siwak ni nak cari kat mana? Kawan-kawan balik Mekah, dia bawa balik lah. Tak ada Ustaz, siapa pun tak pergi Mekah.
Mereka semua pergi Scotland ya. Kawan-kawan kami semua, jiran kami pergi Australia, pergi Scotland, pergi Belgium. Pergi Mekah tak ada. Saya tengok online pun ada. Nah, online lah. Boleh beli, online ada. Pandai beli macam-macam benda boleh beli online. Takkan miswak malah beli. Beli sekotak tu. Sekotak tak mahal. Saya rasa RM13 gitu ya. Oh ya guna. Biasakan keluarga kita dengan amalkan sunnah Nabi SAW yang sangat ringan dan lidah. Tuan-tuan, kalau guna kayu siwak ni, gigi kita ni dia ada satu lapisan apa saya tak tahulah. Saya tak belajar doktor gigi. Tapi bila kita guna siwak tu, dia jadi macam sunlight gigi. Macam tu. Gigi tu kan. Jadi kalau kita sekarang, lepas kita gosok gigi, kalau kita gosok, dia macam tak kena gigi tau. Dia ada satu benda apa ke atas tu. Tapi menggunakan kayu sugi ni, dia macam bersih daripada dalaman tu. Kemudian kalau biasa-biasa kita pakai berus gigi ke apa ke, macam benda tu dia meresap kena. Kalau tak pakai berus gigi pun, siwak tu dia ada banyak kelebihan dia. Menguatkan gusi, cerahkan gigi. Ada 10 kelebihan kayu siwak tu kan. Menghilangkan gelema dan sebagainya. Dia bagus. Dan banyak kali juga kawan-kawan yang selalu guna miswak ni, bila mereka pergi dekat klinik gigi, doktor gigi tu dia heran lah. Dia macam, hampa pakai apa ni? Bersih sangat ni, bagus sangat ni. Dia macam kagum lah. Lebih kagum kalau doktor tu dia bukan Islam. Kalau doktor tu dia bukan Islam, kita ada peluang untuk dakwah dia lah. Dia kata, saya gunakan miswak yang Islam ya. Dia bush. Kami guna Colgate yang ada kayu siwak tu Ustaz. Yang tu mungkin lah ada dia bubur blender sikit bubur dalam tu kot. Tapi kalau berteori kita pakai, dia lebih bagus lagi lah. Sebab kadang-kadang benda yang kita buh kat gigi ni, dia tak kena kat gigi. Macam kita duk pakai minyak rambut kan. Kan kepala kita kan memang total dia botak kan. Kita buh minyak, belilah online, bagi minyak tumbuh rambut. Tapi rambut kawasan yang botak tu dia tak tumbuh. Dia tumbuh kawasan yang sedia ada, dia bikin rambut tu jadi panjang. Elok-elok kita pergi kedai gunting rambut sebulan sekali, 2 minggu sekali kena pergi lah. Sebab apa? Sebab benda tu, bila kita pergi kedai yang betul-betul, dia akan buat apa? Dia akan cuci kepala, buang selaput. Ada satu selaput apa macam benda di atas rambut ni, sehingga menyebabkan benda yang kita beli tu dia tak masuk kena ke akar. Pagar rambut lah pula aku malam ni. Jadi nak abang kata gigi pun macam tu lah. Penggunaan kayu siwak ni sebabnya dia miswak. Saya tengok dekat luar negara, Perancis, dekat pasar raya dia ada jual kayu siwak ni. Secara official dekat brus gigi tu, dia jual kayu siwak. Sebab ada satu video saya tengok tu. Sebab mereka buat kajian dan mereka rasa benda ni memang baik dan bagus, dia letak dekat pasar raya. Maknanya kita daripada beli brus gigi, boleh beli kayu siwak secara rasmi dekat pasar raya. Sebab kita kurang permintaan, dia tak jual ya. Kalau semua tuan-tuan pergi kat pasar raya kata kayu siwak ada, dia mula-mula dia gelak guling-guling daripada tingkat 3 sampai tingkat 1 dia gelak. Kayu miswak mana ada jual. Tapi kalau semua tuan-tuan 2, 3, 4, 50 orang pergi dekat kedai, tanya kat dia, you have kayu miswak? What is miswak? What is miswak? Dia pun cario. Dia bisnes, dia tak kira hang sunnah ke apa main pasal. Jadi aku bisnes. Ada permintaan, aku akan sedia. Kalau seorang minta, dia tak sedia. 30 orang minta, dia sedia. Macam kita pergi pasar raya, tanya mi Muslim ada? Ni cap apa ni? Tak mahu ada mi Islam ada? Mi Islam. Mi Islam mana ada? Dia tigilok. Tapi kalau 30 orang pergi tanya mi Islam, dia akan telefon pakcik yang balik pulau tu, dia minta. Dia kata, pakcik boleh hantar kat kami. Sebab apa? Sebab permintaan banyak ni. Macam tu lah. Dia permintaan. Dia tak kira produk Muslim ke produk apa, dia tak kira. Mau aku sedia. Dia mudah kira macam tu je. Jadi kita jangan, mungkinlah pasaran di Perancis tu dia selalu minta, jadi pihak pasar raya sediakan tu dia. Kecuali miswak ni dalam semua keadaan dia bagus, kecuali bila orang yang sedang puasa makruh bersiwak lepas gelincir matahari. Orang berpuasa sampai zuhur dia tak makan, mulut dia jadi bau. Mulut kita akan jadi bau. Maka Imam Asy-Syafi'i dia faham bahawa, dia kata
Hadis yang Nabi SAW sebut kata, la khalufu min fami sa'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Bau mulut daripada orang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau kasturi. Maknanya Imam Syafi'i kata, jangan hilangkan bau ni, sebab Allah suka bau ni. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, dia kata sunat gosok gigi lepas zuhur. Bila mulut dah bau, hang kena gosok mulut. Sebab macam mana dia faham? Imam Ahmad bin Hanbal faham hadis tu macam mana? Dia kata, kalaulah mulut yang busuk pun Allah suka, tambah kalau mulut tu wangi. Boleh kat dia juga. Dia faham macam tu. Maka sunat dalam mazhab dia untuk gosok gigi. Kerana bagi dia, kita mazhab kita Imam Syafi'i beranggapan bahawa mulut kita ni busuk disebabkan perut yang tak makan, dia jadi busuk. Mulut jadi busuk. Bagi dia, mulut busuk tu bukan sebab perut, sebab mulut biasa je, sebab tak makan. Jadi dia berbeza pandangan di situ, maka dia kata sunat. Dalam mazhab kita, gosok gigi selepas zuhur dan asar makruh. Diam. Bau tu dapat pahala lah. Ustaz, saya ni kerja ejen insurans. Kadang-kadang saya kena cakap dengan orang bukan Islam. Sagi dia kata depa ni mulut busuk pula, asal macam beri satu gambaran negatif kat Islam pula. Dalam sebab tu hukum dia makruh, bukan haram. Makruh. Ada keperluan, ada benda-benda yang melibatkan kita tak mau image Islam terjalan. Sama-sama Islam tak apalah, dia faham. Orang bukan Islam dia kata apa, dia orang tak selesa, tak apa, kita boleh hilangkan bau tu. Hukum dia makruh. Kalau ada keperluan tak apa, sebab tu makruh. Kalau haram, payah Allah, dosa kan. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersugi dapat menyucikan mulut dan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tidak hilang bau mulut orang yang berpuasa dikasihi Allah taala, mulut akan berbau selepas daripada zuhur. Maka siwak sangat dituntut dalam keadaan berikut. Yang pertama sekali, setiap kali hendak bersolat. Yang kedua, setiap kali membaca Quran lah. Berwuduk, nombor satu. Kita tengok hadis bawah. Ketika gigi kuning, bangun daripada tidur. Kata Aisyah radhiyallahu, kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, laula ana asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tidak kerana bimbang umat aku akan susah, maka sudah tentu aku perintahkan mereka, yakni wajib bersugi setiap kali hendak solat. Dan riwayat lain menyebut setiap kali berwuduk. Sebenarnya ayat Nabi ni ayat cover lah. Ayat cover maknanya nak suruh. Miswak tu memang nak suruh selalu. Tapi ayat Nabi tu macam pusing jauh sikit supaya umat dia tak rasa berat. Macam kita minta tolong lah. Kalau tak keberatan, boleh tolong ambil barang tu dekat saya. Maknanya nak suruh ambil lah. Tapi bila kita cakap tu, kita tak nampak macam memerintah orang. Dan orang pun rasa seronok nak buat. Hadis ni bermakna Nabi galakkan kita suruh buat, tapi Nabi ni tak mau kita rasa berat. Nabi guna ayat, kalau tak susah, hampa tolonglah hafal Al-Mulk, ada ke? Kalau hampa tak susah, kalau hampa rasa okey, bolehlah guna miswak tu. Nabi guna ayat tu menunjukkan bahawa konsep dakwah Nabi ni ada konsep merayu ataupun memujuk umat dia supaya melakukan amal yang soleh. Macam tu. Kata Huzaifah radhiyallahu taala anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusu famuhu bisiwak. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun di tengah malam, baginda akan gosok giginya, yakni mulutnya, jadi giginya dengan bersugi. Bangun
Okey, azan dulu. Tak tahu ya. Tahu ya. Jadi bangun di waktu malam pun Nabi akan siwak, walaupun tak pagi lagi. Maknanya sebab bila kita tidur, mulut kita dah mula berbau, maka kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, nak baca Quran dan sebagainya, maka sunat kita bersihkan mulut kita. Yang ni antara benda-benda yang sangat diambil berat oleh baginda Nabi SAW, tapi kita sangat tak ambil berat benda ni. Jadi saya haraplah lepas kita mengaji ni, kita ambil dah berat. Ada satu lagi sunnah yang jarang orang buat. Kalau buat silap hari bulan, AJK putih pita rajang kawan tu. Ada ke Ustaz? Ada. Selepas Nabi SAW semayang sunat subuh, Nabi akan baring, muka menghadap kiblat, tangan macam ni, sementara menunggu azan subuh. Lepas semayang sunat tu, qabliyah, Nabi akan tidur kat masjid tu, baring, macam bagi hilang sikit sebanyak daripada, bukan tidur, baring saja, tapi tangan macam ni lah, tinggi sikit. Lepas tu duduk macam relax gitu sikit, nanti bangkit, qomat, boleh sembahyang. Benda tu jarang orang buat. Selepas azan subuh, lepas sunat, baring Ustaz, rehat gitu. Sini kalau buat dua risiko lah. Satu, orang kata kau orang ajar. Mesti orang kata, apa orang sembahyang tidur pula, orang tidur ajar bila. Silap pula kita kalau duduk masjid pun kita timbang dia. Nombor dua, kita dah tidur lagi 6.45 lagi. Silap pula 8.10 orang bangkit. Pakat tidur semua, lama tak sembahyang kata orang. Jadi itu antara sunnah yang jarang. Nombor 3 sunnah yang jarang orang buat pada dia. Kalau Nabi balik pada musafir, Nabi akan singgah masjid sembahyang 2 rakaat dulu sebelum balik rumah. Nabi akan balik rumah. Dulu Nabi buat sebab apa? Sebab dulu Nabi tak suka surprise. Tak sunnah tuan-tuan kita surprise isteri kita macam tu. 3 pagi balik rumah, ketuk. Isteri kita takut-takut bangkit, suami tak ada rumah. Ketuk pula, surprise, abang dah balik. Tu abang bengong lah ni. Tak boleh buat. Tak sunnah buat gitu, menakutkan ahli keluarga. Jadi bagusnya kita maklum, Nabi ni kalau dia balik malam, Nabi tak balik rumah. Nabi sembahyang 2 rakaat, Nabi tidur kat masjid. Bila Nabi tidur kat masjid, subuh esok, semua orang tahu dah, sahabat Nabi dengan sahabat daripada rombongan Nabi dah balik. Jadi mereka semua akan duduk di situ. Jadi berita ketibaan Nabi ni akan mula tersebar dengan masyarakat. Jadi isteri di rumah, isteri-isteri baginda dah mula bersiap dah, mandi, pakaian cantik sebab nak sambut suami tu. Jadi kita sekarang ni, kita taklah surprise. Kita tahu dah suamiku balik daripada Mekah, berapa flight pukul berapa semua kita tahu, kita pergi ambil. Cumanya kita tak buat sunnah tu apa dia. Kita balik rumah terus. Kita tak singgah sembahyang 2 rakaat di masjid. Walaupun perkara tu sunnah, tapi kita berat sangat nak buat sebab kita nak balik ya. Musafir lama lah tak larat kan. Nak singgah sembahyang orang macam berat sangat lah. Tu antara lah sunnah yang makin lama makin hanyut di kalangan masyarakat. Moga-moga kita boleh amal. Jadi yang mudahnya kita nak amal sekarang ni pada adalah menggunakan siwak. Jadi malam ni boleh bercari lah. Tak ada, order siap-siap malam ni. Bagus, order, meletak situ. Jadi jemaah lalu boleh ambil seorang satu, kita dapat pahala tambahan. Kita pun bukan pahala banyak. Macam ni yang cari pahala, cari miswak kecil-kecil sikit. Atau orang pergi Mekah, pesan kat dia. Kayu miswak yang kat Mekah tu dia punya payau dia kemas sikit, bau dia gelembung-gelembung dalam semua keluar sikit. Sikit lagi. Memadai siwak dengan menggunakan setiap benda yang kasar kecuali jemari yang kasar. Miswak tak ada, berus tak ada, apa tak ada, tapi nak ambil wudu boleh ambil kain boleh. Apa-apa yang kasar boleh guna. Jari saja tak mau. Walaupun jari kita ni, saya kerja kontraktor Ustaz, jari keras. Kan geng-geng bancuh simen tu, tuan-tuan tengok kawan-kawan kita di Bangladesh ni bancuh simen, tangan dia padu macam keras macam batu. Tangan dia keras. Walaupun dia buat begitu, kayu siwak dia bawa, dia tak dapat pahala sunnah tu. Jari jangan. Jari dulu-dulu
buat. Maksudnya abu. Abu. Dengan arang. Ada masing-masing sikit. Betul dia kecil dia pula. Hitam tu semua jadi besar. Lah saya tengok ubat gigi yang dibawa arang ada lah ni. Ada kan? Ubat gigi dia bawa arang. Arang dulu orang bagus ya. Arang lah tak ada lah pakai miswak tu lah yang lebih bagus. Arang tu dia adat tempatan. Adat yang tak bercanggah dengan syarak kita boleh guna. Boleh ke ustaz kami guna arang? Boleh. Sebab apa? Sebab arang ni kepercayaan dalam masyarakat, kita dapat hilangkan hitam. Kita buat, tapi kita tak katalah tu sunnah Nabi. Boleh buat saja sekadar sebagai satu petua yang tidak bercanggah dengan syarak. Tapi nak kata kita dapat pahala hasil yang macam miswak, dia tak lah. Jadi boleh guna, tak ada masalah. Arang ataupun kita ada pengalaman capok daun ni apa semua, boleh putihkan gigi sebagainya, boleh buat, tak apa, tak ada masalah. Cuma yang paling afdal menggunakan kayu siwak. Dia pakai dia bilang bau mulut. Lepas tu kalau tak kita siwak pasal bukan makanan. Lepas tu dia nak sayang tu lah. Dia ada keluar satu aura kayu. Okey. Bau kayu. Bau kayu tu. Mula-mula bau tu yang ganggu lah. Bau kayu. Dan bukan kita rosak juga. Mana-mana aura kita ni tinggal macam kita sayang aura tu. Kita nak rosak bau. Dia macam rindu bau tu. Tadi dia tak pakai dah, pakai gigi tak tak. Lah tak pakai siwak gigi tak ada. Belum ustaz. Habis dah ustaz. Dia kena boleh kan. Masa pertama kan daripada Menteri kata dia kata pergi yang mana ni. Dari sini radhiyallahu anhu. Kalau kita biasa baca hadis, kalau kita punya Ibnu Abbas dan anak mana dia Abdullah bin Abbas kan? Dia membuat radhiyallahu anhu. Di mana muka surat 10? Ni kamu nak dia ni yang rumah ni, kamu nak dia ni. Ayah dia kot, saya tak pasti. Sama ada ayah dia tu Islam ke tak. Tapi dalam terjemahan dia tak boleh. Dalam teks asal tu ada radhiyallahu anhuma. Kalau huma biasanya ayah dia sekali Islam lah. Kebiasaannya. Dia seorangnya. Boleh? Nanti saya akan tanyakan tambahan. Sama boleh. Nanti saya tengok. Uzaifah bin Yaman tu keluarga dia tu. Apa makna Yundabu ni? Yundabu sunat. Nadab tu maksudnya sunat. Nadabun sunat. Nadab. Nun dalba. Apa maksudnya? Sunat. Sunat. Perkara sunat kita panggil nadab. Dalam istilah fiqh terutamanya. Istilah dia lebih pada istilah fiqh. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh, biasanya perkataan sunat dia akan letak. Kalau solat dia gunakan tatawwu', sunat juga. Tapi dia untuk sembahyang solat sunat. Kalau derma tabarruk. Dia ada istilah-istilah dia. Derma. Tabung tabarruk tu kita jumpa kadang-kadang. Jadi dia sunat juga, tapi untuk istilah sesuatu dia gunakan perkataan tu lah. Istilah derma darah saya tak tahu tabarruk dam pula. Tapi kalau ikut terjemahan, tabarruk ni biasa lebih pada duit. Dia kalau bahasa Arab kan dia spesifik sikit. Kalau darah dia lain, kalau derma ni dia lain. Macam tu. Saya tak tahu istilah derma darah tu apa. Tapi derma boleh biasa orang guna kadang tabarruk macam tu. Okey. Jadi kita berhenti situ. Nanti kita akan tengok muka surat 15. Perkara-perkara sunat apabila kita nak ketika siwak ni lah. Dan nanti kita akan jumpa bab fasal beberapa berkaitan dengan fitrah.
potong kuku, mengandam misai, cabut bulu ketiak, bulu hidung, mencukur bulu ari-ari, bercelok setiap malam. Itu semua perkara-perkara termasuk dalam fitrah lah. Maksudnya benda tu amalan yang selalu dibuat oleh para anbiya alaihissalatu wassalam. Jadi dia lebih kepada penampilan seorang Muslim tu, dia lebih kepada bergaya, betul lah. Bulu hidung keluar 2 kilo gitu, jadi macam tak apa kemas gitu. Okey, nanti kita jumpa dalam siri akan datang, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma